Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wa shalli wa sallim 'ala rasulihil karim wa 'ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berfungsi bersama yang dikasihi Tuan Guru Aziz dan dikasihi Presiden PAS Tuan Randi Awang, sudah saya Wabil Gipsia, sudah Mas Habur pimpinan PAS, pimpinan keadilan DIP dan rekan-rekan saudari adik kakak yang dimuliakan, ucap terima kasih atas kesudian kita dengan Perhimpunan Kebangkitan Rakyat sempurna Muktamar PAS. Dan saya percaya bukan saja ahli PAS tapi seluruh rakyat Malaysia harus teliti ucapan penting Presiden PAS tadi yang saya anggap bukan saja Presiden, bukan saja ucapan seorang pemimpin PAS, tetapi juga ucapan yang meluahkan rasa isi hati dan semangat juang rakyat Malaysia yang inginkan perubahan. Saya syorkan kupasan bernas Tuan Guru Adi Awang ini diteliti oleh semua rakyat untuk berlaku adil. Kalau tidak, kita hidup hanya dengan propaganda dan fitnah jahat UMNO dan Barisan Nasional. Saudara-saudari, kita juga bicara soal kebangkitan rakyat. Dan malam ini meneruskan beberapa langkah dan program kebangkitan rakyat yang diajukan oleh Pakatan Rakyat bersama NGO untuk meneruskan semangat menuntut perubahan. Saudara, istilah kebangkitan rakyat ini mutakhir ini dipopularkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku terbarunya Thawrah Syam. Dia tak kata Ar-Rabi' Al-Arabi atau Arab Spring, dia kata rakyat bangkit. Rakyat bangkit sampai mana rakyat Malaysia harus bangkit. Untuk apa? Untuk pertahankan hurriyah, kebebasan. Kebebasan yang dijanjikan kepada kita. Manusia dilahirkan bebas. Tetapi negara ini merdeka setengah abad masih dikongkong oleh penguasa. Media, fitnah masih berterusan. Kita tidak ada hak untuk menyatakan pandangan kita. Program-program dibuat. Paling akhir AES, sudah tahu, dan juga disebut dalam ucapan Presiden PAS tadi. Masih lagi program diteruskan untuk memperkayakan golongan kecil dan menindas rakyat. Merdeka apa kalau kita gunakan kuasa untuk mengenyangkan perut 2-3 orang yang tamak aroma? Sebab itu saudara, rakyat mesti bangkit tutup perubahan. Dan sekarang ini saudara, hurriyah itu prinsip utama yang disebut oleh Syekh Qaradawi. Yang kedua, wal-izzah, untuk membina kebahagiaan kita, kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya. Asasnya kekuatan dibina dari asas akidah dan akhlak. Sebab itu sistem politik dan pentadbiran yang kita tekankan, sama ada atas nama parti, PAS, atau keadilan, atau DAP, atau Pakatan Rakyat seluruhnya, tidak boleh terpisah dari prinsip akhlak, dari prinsip etika, bahwa pengurusan kerajaan itu bukan untuk memperkaya bolok beberapa kerat pemimpin, tetapi untuk mengangkat martabat rakyat. Dan ini janji dan ikrar kita. Ketiga, karamah, berdasarkan prinsip Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat kemanusiaan. Sebab itu disebut tadi dalam beberapa ucapan bahwa karamah ini ditekankan untuk memberikan penegasan bahwa tidak ada dalam penekanan kita yang harus meremehkan, menghina orang, memperkecilkan hak orang majoriti, atau meremehkan dan menindas hak golongan minoriti. Sama ada orang itu Melayu, Bumi Putra, atau Cina, atau India, atau Dayak, atau Kadazan, kita mesti angkat martabat mereka sebagai rakyat, berikan mereka keadilan, kerana ini keistimewaan Islam. Islam dapat menegakkan dan mempertahankan keadilan bagi semua. Dan yang akhir, wal adalah, yaitu melaksanakan ini. Saudara, Kelantan ini luar biasa. Alhamdulillah, unik, istimewa.
Kalau kita ada majlis, stadium ini penuh kelautan manusia, kekuatan raksasa. Malam ini demam, Datuk Najib tak bawa sihat. Saya tengok sambutan di rumah. Walaupun TV3 kata 280 orang saja yang tengok, tetapi sudah ada kebangkitan. Tetapi saya nak tegaskan, saya dan pimpinan Pakatan Rakyat, kita jelajah seluruh negara tiap hari tanpa kecuali, tanpa putus. Dan sekarang ini bukan saja Kelantan atau Terengganu atau Kedah, Pulau Pinang, Selangor, tetapi sudah berjaya kita menembusi kubu-kubu UMNO yang lain di Johor, saudara di Sarawak, Kenawe. Baru-baru ini saya pergi ke Kabo, pekan kecil penuh dengan orang Iban, Melayu dan sebagian kecil orang Cina. Ribuan datang jam 3 petang, tunggu untuk mendengar alternatif dasar yang mau dikemukakan oleh Pakatan Rakyat. Di Sabah dari Keningau, Persiangan, Ladatu. Keningau, Persiangan, majoriti Kadazan Busur, Ladatu majoriti Muslim, Kota Kinabalu majoriti Cina. Sudah rakyat bangkit. Sudah, ini kenyataannya. Datuk Najib, pimpinan UMNO tahu bahawa sekarang ini dengan kebangkitan rakyat, kedudukan mereka bola goyang. Sebab itu saya katakan, kalau tanya sama Najib, tanya sama pokok apa sebab goyang. Jadi kita juga tanya sama Najib, apa sebab goyang. Nanti Najib jawab, nanti jawab Najib, bukan sebab goyang. Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Tapi sambut ke bunyi Aziara. Jadi saudara, oleh kerana mereka tahu keadaan ini sedang berlaku, sebab itulah mereka akan lebih ganas. Ini saya ingatkan, kawan-kawan kita nampas lebih lama. Sudah, kalau orang Kedah kita sudah biasa, sudah mangli ya. Kelantan kita mangli ya. Lari lah. Sudah lari lah dengan cara dan teknik jahat mereka. Ya, dengan teknik jahat mereka. Sebab itu saya ingat taktik jahat mereka. Bila saya jumpa Syekh Khazawi selepas kes ini lepaskan, bila dia peluk, dia cium saya, dia kata, Alhamdulillah Anwar, engkau terlepas daripada fitnah jahat mereka. Siapa mereka itu? Siapa? Bukan sekali, sekarang fitnah lagi terus-menerus. Ya, seluruh media digunakan. Apa yang Datuk Najib sebut dalam ucapan belanjawan? Bahawa pimpinan Pakatan Rakyat itu merosakkan dan akan menyebabkan ekonomi rakyat muflis. Ya, Kelantan gagal sebab tak bayar hutang. Selangor tak ada wang. Kedah bankrupt. Tak betul. Kenyataannya ialah bahawa saya tahu saya berhenti ke mana. Keadaan Kelantan di bawah UMNO Barisan Nasional, hutangnya banyak. Yang dibayar ialah oleh kerajaan negeri Kelantan yang dipimpin oleh Pastor Buni Aziz. Itu kenyataannya. Pulau Pinang sekarang 2 bilion surplus. Selangor lebihan 24 bilion ringgit wang lebihan. Jadi Menteri Besar dan Ketua Menteri ini tak pandai sebab wang lebih. Yang cerdik siapa? Datuk Seri Najib. Sebab hutangnya 538 bilion ringgit. Hanya orang-orang yang bangang tak kerti ekonomi saja yang boleh bersetuju dengan pandangan mereka. Itu sebabnya mengapa saya yakin kita, kalau kita boleh fikir, kita boleh menilai dengan baik. Kita sedang di parlimen. Jangan teruskan ekonomi yang mengimpit rakyat.
YTL yang buat elektrik dari Pakar ke Pasir Gudang untung berbilion ringgit. Kadar elektrik naik. Beberapa bulan lalu Datuk Najib luluskan lagi satu kontrak hampir 5-6 bilion ringgit kepada YTL untuk elektronik, IT, e-learning, Kementerian Pelajaran. Seolah seluruh Kementerian Pelajaran tak ada anak-anak Melayu atau Cina atau India yang pandai, yang ada kepakaran. Bagi lagi. Sebab apa? Sebab hubungan baik dengan keluarga Perdana Menteri. Sudah, negara tak boleh terus dengan cara sedemikian. Berapa hutang tanggungan YTL, Francis Yeo dan kumpulannya dengan bank-bank tempatan? 50 bilion ringgit. Syed Mokhtar, beras, gula, KTM, pos, pelabuhan, semua dia bolot. Saya tanya di parlimen, wahai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, saya nak tanya, mengapa kamu begitu takut dengan orang yang namanya Tan Sri Syed Mokhtar sehingga dia minta apa pun kamu bagi? Saya beritahu lagi, dengar abang kamu cakap, nak jadi pemimpin dia kena berani. Kalau jadi pemimpin dia takut dengan korporat peniaga-peniaga. Sampai saya Mokhtar hutangnya 34 bilion ringgit. Kalau campur dengan apa yang perlu baru ini, 38 bilion ringgit. Tak ada Melayu-Melayu macam ni. Tak ada Melayu Kelantan yang lebih bawah. Dia masih bagi lagi kepada saya Mokhtar. Hidup Melayu. Melayu ini hidup. Sudah, dia tak jawab. Sampai sekarang dia belum berani jawab mengapa dia begitu takut dengan toke-toke besar. Dengan toke takut. Jumpa Obama takut. Balik rumah lagi takut. Tak boleh terus begini. Sebab itu saudara, saya nak ulang. Saya nak ambil kesempatan beberapa minit akhir ini untuk beri ruang kepada tubuh penutup. Mau tanya, untuk apa? Apakah kita yakin? InsyaAllah. Saya masih ingat perbincangan untuk Umi Aziz dan saya terharu dengan apa yang beliau lakukan. Sekarang kata dia belum pernah dia rasa setelah begitu lama dalam perjuangan, belum pernah nampak jalan menawan Putrajaya ini nampak dah dia dah dapat, insyaAllah. Belum. Ini doa, mudah-mudahan berhasil. Tapi orang tanya untuk apa? Untuk sekarang mengganti menteri besar, mengganti ketua menteri, mengganti perdana menteri, mengganti menteri-menteri atau parti? Tidak. Ini yang kita ulang. Dan saya minta sudah dibaca ucapan Presiden Mas. Ialah untuk menukar anjakan daripada sistem nilai, dari fahaman etika tata kelola kerajaan yang tidak membolehkan pimpinan merombak kekayaan dan memiskinkan rakyat. Maka dengan itu insyaAllah saya ulang, ada pilihan raya sama di Desember atau awal tahun depan, insyaAllah kita tawan Putrajaya. Dan perkara pertama kita lakukan insyaAllah hari ini kita tubuh kerajaan. Esok ada pengumuman daripada kerajaan baru Pakatan Rakyat, harga minyak seluruh negara diturunkan. Tak payah ada panel nak buat kata kuasa nak kaji. Kita pulangkan royalti kepada rakyat Kelantan, pada kerajaan Kelantan. Tak payah buat kata kuasa. Kata kuasa apa lagi? Hakmu. Kata kuasa apa dia lagi ni? Nanti semua. Jadi saudara, itu pertama. Kedua, ditanya mengenai pendidikan. Anak Melayu, anak Cina, anak India. Ini majoriti, 95% yang ada orang Melayu. Tapi saya nak sebut, apa masalahnya? Apa masalahnya bagi kita orang Melayu?
liberalization of access to quality education. Untuk anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, insya Allah tahun ini pilihan raya kita batalkan PTPTN supaya pendidikan percuma bagi semua rakyat di negara kita. Orang Kelantan yang nak pergi bertokar, kita tidak tangguh dia. Oh, sebentar. Sebab apa? Sebab kita nak turunkan cukai excise 20%. Jadi kalau nak derma kepada kerajaan, beli sekat. Tapi kalau nak boleh sekejap, beritahu Mina, abang nak tunggu betul kita masuk Putrajaya dulu, baru beli tokar. Maknanya kalau nak motorkar lebih murah, sebentar, tunggu pilihan raya umum, kemudian lepas kita menang, kita turun cukai excise 20%, beli motorkar kalau perlu. InsyaAllah. Yang lain seperti yang sudah tahu, YB Siang ulang penegasannya buku 3. Apa dia kempen nama? Dia jawab ini? Tak. Dia jawab buku 3? Tak. Yang dia kata apa? Habis Pak pun tak tadi selera. Itu dia. Siapa yang berhukum? Ustaz Amno. Ustaz Amno yang buat bantahan laporan Tupuni hasil rasuah siapa ni? Pemuda Amno Kelantan. Dia gini, jangan marah. Panggil dia sudah baca Fatihah betul. Makna tak ada nilai dan prinsip. Yang dia boleh dia kata kita ni alat Cina. Saya nak beritahu di sini. Pemimpin utama di AP pun ada YB Siang. Saya nak beritahu kita Melayu dalam keadilan pas lebih-lebih lagi sebagai parti Islam. Bahkan ada beberapa Melayu dalam DAP. Kita bukan alat sesiapa. Kita alat rakyat mau bawa perubahan. Dan rakyat itu termasuk Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan. Apa masalah? Saya nak tanya UMNO, sejak bila dia jadi alat Melayu? Yang kaya siapa? Yang curi lembu siapa? Sekarang ni bukan main terjengik-jengik, terlolong dan televisyen marah semua orang. Ini masa ketua wanita UMNO nak serang balas. Sudah, siapa orang kampung ulu mana, Melayu atau Cina atau Dayak atau Kadazan, yang tidak tahu wang mereka dicuri, tanah mereka dirampas, balak mereka hilang, wang peternak lembu pun hilang. Semua orang tahu. Saya yakin insyaAllah dia terima brief, dia terima bantuan, tapi saya yakin insyaAllah dia hanya tunggu masa untuk membankan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya harap mudah-mudahan kita dapat pertahankan semangat yang ini, kerana kita tahu di antara madu dan racun. Kita tahu madu dan racun. Jadi mudah-mudahan kita dapat bawa perubahan, tapi mesti istiqamah dalam perjuangan. Saya katakan UMNO kian sasau sekarang, meroyak, nyanyi. Dia bukan dia dah. Bukan. Jadi gede lah. Dia dah. Oh ya, so sekejap Yahudi, sekejap Israel, sekejap Parti Islam. Sekarang ini Nurul Izzah pula sokong Melayu murtad. Dia sudah, kerana tidak ada lagi bahan dia nak pertahankan. Sudah bayangkan, UMNO nak pertahankan apa? Keamanan negeri dijaga kereta rakyat pun aman. Pembangunan negeri dipertahankan kereta rakyat pun membangun. Bersih, jauh lebih bersih kita. Boleh baca laporan ketua audit negara. Yang ada fitnah. Kalau umat dan rakyat itu termakan dengan fitnah, pertanda punah rana negara itu. Oleh demikian, selamatkanlah rakyat dan selamatkan negara, selamatkan Kelantan, selamatkan umat, dan selamatkan negara kita dengan mengumbankan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kita jangan lupa madu di tangan kanan,
Pakata dan racun di tangan kirimu, BM. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan tanya kepada PAS karena kejayaan mengadakan muktamar kali ini, dan berdoakan Allah SWT mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam masa yang singkat dalam perhimpunan khas setelah pilihan raya di Putrajaya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.